Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar tahun 4 buka buku sirah, buku teks. Okey, sedikit ulang kaji pada pelajaran yang minggu lepas, iaitu peperangan Bani Mustalik. Peperangan Bani Mustalik. Okey, untuk pelajaran hari ini berkait rapat dengan peperangan Bani Mustalik. Okey. Dia kesinambungan cerita daripada peperangan Bani Mustalik. Okey, Ustazah revise sikit tentang perang Bani Mustalik ni. Bani Mustalik ni siapa? Bani Mustalik ni adalah kumpulan penduduk yang tinggal di antara Mekah dan Madinah. Bahkan sebahagian besar daripada Bani Mustalik ini adalah penyokong kaum kafir Quraisy di Mekah. Bahkan pernah juga sebahagian daripada Bani Mustalik ni membantu kafir Quraisy, tentera Quraisy Mekah dalam memerangi umat Islam pada peperangan Uhud. Jadi selepas peperangan Uhud, Bani Mustalik merancang untuk menyerang Madinah kerana hasad dengki. Itu adalah antara sebab kenapa terjadinya peperangan Bani Mustalik, sebab hasad dengki. Mereka hasad dengki dengan Islam kerana Islam tersebar luas dan pesat pada ketika itu, pada zaman pemerintahan Rasulullah SAW. Madinah antara bandar yang utama dan bandar besar di Arab. Jadi mereka cemburu melihat kejayaan Islam ketika itu. Okey, jadi sebab tu mereka membuat keputusan untuk menyerang Islam di Madinah. Tapi pada akhirnya mereka yang cabut lari, mereka lah yang kalah. Dan pada ketika itu umat Islam dapat banyak harta rampasan perang ataupun ghanimah. Dalam bahasa Arabnya ghanimah ataupun harta rampasan perang. Dan juga tawanan, orang tawanan. Antaranya daripada yang dapat ditawan oleh tentera Islam pada ketika itu adalah anak kepada ketua Bani Mustalik. Siapa ketua Bani Mustalik? Al-Harith bin Ad-Darar. Jadi anak dia namanya Barrah, anak perempuan namanya Barrah. Setelah itu Rasulullah membuat keputusan untuk berkahwin dengan Barrah. Lalu Barrah pun memeluk Islam dan bertukar namanya Juwairiyah. Barrah sebelum Islam, Juwairiyah selepas Islam. Jadi kesan daripada perkahwinan Rasulullah SAW dengan anak ketua Bani Mustalik. Jadi bermulanya Bani Mustalik mula menerima Islam, mula berbaik dengan orang Islam. Macam itulah cerita dia secara ringkasnya lah. Jadi kisah pelajaran keempat ni Ustazah ada selitkan sikit pada kelas yang lepas tentang fitnah ke atas Sayyidatina Aisyah, iaitu isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada perang Bani Mustalik, Rasulullah membawa 2 orang isteri dia, isteri baginda, iaitu antaranya adalah Aisyah. Aisyah untuk membantu tentera yang terluka, menyediakan makanan untuk tentera pada ketika itu. Jadi berlakunya peperangan Mustalik ni di Muraisy'. Muraisy' ni adalah tempat mata air dan tempat istirahat, tempat berehatnya tentera Islam dan tempat mengatur strategi perang oleh tentera Islam. Berlaku di situ. Okey, peperangan Bani Mustalik. Jadi on the way balik daripada Muraisy', dalam perjalanan pulang dari Muraisy', tentera Islam dalam perjalanan pulang dari Muraisy', jadi timbul satu fitnah yang direka oleh ketua orang munafik, iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay, dia ni ketua orang munafik. Dari dulu lagi, dari peperangan yang dulu lagi, dia dah buat fitnah, dia dah menghasut. Masa peperangan Uhud, dia hasut tentera Islam supaya jangan pergi perang.
Berapa orang tarik diri? Sampai 300 orang tarik diri. 300 orang tarik diri daripada perang. Ni kerja Abdullah bin Salul lah. Kerja Abdullah bin Ubay lah. Dia ni. Jadi kali ni perang Bani Mustalik, dia buat fitnah lagi terhadap isteri Rasulullah SAW. Okey, hari ni kita nak cerita secara terperinci tentang cerita fitnah tu. Okey, pada pelajaran hari ini. Pelajaran keempat iaitu cerita dusta. Okey. Cerita dusta ni berlaku kepada, seperti yang saya kata tadi, isteri Rasulullah SAW, Sayyidatina Aisyah, pada peperangan Bani Mustalik pada tahun ke-5 Hijrah. Rasulullah membawa 2 orang isteri baginda iaitu Ummu Salamah dan Sayyidatina Aisyah. Macam saya kata, dua orang ni, dua isteri Rasulullah ini, Sayyidatina Aisyah dengan Ummu Salamah, membantu tentera dalam perawatan yang tentera yang cedera, yang luka, dan membantu menyediakan makanan. Jadi pada perjalanan pulang, secara ringkasnya, saya cerita, nak baca satu-satu ni yang panjang. Secara ringkasnya, pada perjalanan pulang, Sayyidatina Aisyah terpisah daripada rombongan tentera. Sayyidatina Aisyah terpisah. Kerana apa? Kerana pada waktu tu Sayyidatina Aisyah nak buang air, nak qada hajat. Qada hajat ni buang air lah, buang air. Dan dia mencari kalung bantai dia, rantainya tercecer. Jadi dia cari sebab beralik sangat cari, macam asyik sangat, tak perasan tertinggal oleh rombongan tentera. Jadi pada ketika itu, selepas tertinggal daripada rombongan tentera, mujur bernasib baik kerana tentera yang terakhir iaitu bernama Safwan bin Mu'tal. Okey. Safwan bin Mu'tal ni adalah salah satu tentera Islam yang mengikuti peperangan Bani Mustalik. Jadi dia terjumpa Sayyidatina Aisyah. Pada waktu tu dia kenal Aisyah. Aisyah ni adalah isteri Nabi Muhammad SAW. Jadi dia pun pergilah kepada Sayyidatina Aisyah dan dia suruh Sayyidatina Aisyah naik unta dia dan dia jalan kaki. Dia bawa Sayyidatina Aisyah atas unta. Macam tu je cerita dia, sampailah dia bertemu dengan rombongan tentera yang bahagian hadapan. Pada waktu itulah Abdullah bin Ubay bin Salul menyebarkan fitnah. Dia kata, Abdullah kata apa? Sayyidatina Aisyah telah curang, telah buat benda tak elok, dah bermaksiat dengan Safwan bin Mu'tal. Pada waktu itu difitnah. Masa tu Sayyidatina Aisyah tak tahu pasal fitnah tu. Sampailah Rasulullah sangat sedih. Rasulullah sedih dan marah sebab tentang fitnah tu. Jadi pada waktu tu Rasulullah selepas dah pulang ke Madinah, Rasulullah hantar Sayyidatina Aisyah ke rumah Abu Bakar, ayah Sayyidatina Aisyah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi pada waktu itu Rasulullah dah hantar selepas sebulan daripada peristiwa itu. Masa tu Aisyah sakit sebulan. Jadi lepas Aisyah dah pulih, Rasulullah hantar Aisyah ke rumah Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Jadi Aisyah ni tak tahu pun pasal cerita cerita fitnah tu. Lepas tu sampailah keluarga dia bagi tahu. Ada salah seorang keluarganya, ahli keluarga dia bagi tahu pasal fitnah tu. Jadi pada waktu tu dia sedih. Aisyah sedih dan dia cuba nak jelaskan kepada ibu ayah dia. Tapi ibu ayah dia cuma diam saja sebab Rasulullah pun diam je sebab Rasulullah marah dan sedih pada waktu tu. Tapi selepas lama juga peristiwa ni, Aisyah bersedih sebab dia tak buat pun benda tu. Itu cuma fitnah. Lepas tu sampailah Allah turunkan wahyu kepada Rasulullah bagi membersihkan nama Sayyidatina Aisyah dan mengatakan yang itu adalah fitnah. Okey. Setelah itu Rasulullah pun bagi tahu Aisyah, Allah telah membersihkan nama Aisyah, daripada ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada surah An-Nur ayat 11. Okey.